Test 1 2 3 1 2 3. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izinnya sepenuhnya kita dapat bersama pagi ini. Kita teruskan kelas setelah saya 2 minggu kot tak kelas. Tapi walau macam mana pun sebenarnya saya memang sangat-sangat menanti jawapan kerja rumah yang saya minta dalam Telegram. Kita tengok sikit siapa yang hantar kerja, siapa yang hantar kerja ni. Tengok. Hantar kerja kita 17. Saya hantar setakat ni Rahimi 3 Makwah, Wan Adriana 3 Firdaus, Nur Syahira 3 Firdaus, Izzatul Dania 3 Firdaus. Ayo. 4 orang je. Allah sedih. Sedihnya. Siapa paling sedih? Awak yang tak dapat nak buat ke saya yang tak dapat nak tengok? Allah. Okey, baik. Tak apalah. Hari ni saya nak bincang sikit pasal ni lah. Saya dah tengok sikit banyak contoh Dia tengok contoh kawan-kawan yang kawan awak buat ni. Antaranya ni dia buat ni okay, lakaran dia nampak lah tapi nya patutnya tingkatan 3 tak boleh lakar macam ni. Ni lakaran ni kena kemas cantik. Buat canggih sikit. Ni sedia tu. Okey, baik. Saya nak tunjukkan sedikit sebanyak berkenaan dengan macam mana nak jawab soalan yang berkaitan ni. So untuk yang ni okey. Saya nak jawab soalan ni soalan tentang mesin basuh. Okay, kita nak buat penambahbaikan pada mesin basuh lah. Okay, pertama sekali dalam fikiran kita benda yang kena ada adalah yang kena tahu kena tahu adalah berkenaan dengan sistem mekatronik pada mesin basuh. Okay, sistem mekatronik pada kita punya mesin basuh automatik. Okay. Kita kena kenal pasti apa benda sistem tersebut. So kalau kita ingat semula, elemen dalam sistem mekatronik tu dia ada elektrik, okay, dia ada elektronik, okay, kemudian dia ada mechanical dan satu lagi kawalan dan pengatur syarat. Okay, kawalan dan pengatur syarat. Okey, baik. Yang ni kita sebut dia sebagai sistem mekatronik. Ni jangan lupa sebab ini penting ni. Ini basic kepada kita punya perbincangan. Okey. Sekarang ni
Bila kita dah faham tentang sistem mekatronik, ada apa, kita kena faham dia punya gambar rajah blok pula. Okey, faham dia punya gambar rajah blok pula. So, gambar rajah blok, okey, gambar rajah blok, gambar rajah blok. Macam biasa, ini benda yang pertama kita buat ni, kena buat macam ni. Input, kita ada proses, kita ada output. Apa-apa sebut je pasal gambar rajah blok, benda ni kena ada. Ada input, ada proses, ada output. Mesti kena ada. Okay, and then dalam gambar rajah blok ni pula, kita fikir tadi kita nak buat mesin masa automatik. So input dia kita ada apa nama, panel kan, panel kawalan ni kan yang bagi input nak pilihan apa. So kita buat sini panel kawalan. Okay, panel kawalan. Kemudian di tengah-tengah ni, okay, baik, thank you. Okay, di bahagian proses ni, seperti biasa bila kita sebut mekatronik, dia ada mikro pengawal yang mengawal input dan juga output. Dan yang terakhir sekali, kita punya output lah. Output of course kita melibatkan motor. Okay. Yang ni motor dia motor arus ulang alik. Dia melibatkan takal dan tali sawat. Okay. Dan dia melibatkan juga pemacu motor. Dia melibatkan juga pemacu motor. So ini dia punya gambar rajah blok dia. Kena buat anak panah ni. So ini dalam input, mikro pengawal dalam proses. Okay. Dan yang ni apalah. Okay, ni dia punya gambar rajah blok lah. Dan okay, so yang ni kena faham tu sebelum kita nak buat penambahbaikan. So kena tahulah lepas ni kita nak tengok pula apa masalah yang mungkin terlibat, ataupun walaupun bukan masalah tapi tetap kita boleh buat penambahbaikan lah, inovasi kita sebut kan. Okay, kepada kita punya mesin basuh secara automatik. Surat sebelah, apa yang kita nak ubah supaya kita nak jadikan dia lebih canggih. Okay, kita nak jadikan dia lebih canggih. Macam mana nak buat canggih? Kalau macam mesin basuh ni mungkin canggih kan. Saya tukar produk lain boleh tak? Boleh tak boleh? Siapa ada ni? Mesin basuh ni tak adalah, tak mencapai sangat. Kita pinjam produk lain boleh? Saya tukar produk boleh? Ada respon? Kita nak mesin basuh juga. Kenapa mesin basuh bila dia rasa canggih? Nak innovate pun benda sangat simple lah kot. Inilah saya nak convert. Kita tukar produk, kita buat tong sampah. Boleh? Ada respon? Siapa ada ni? Siapa ada ni Aina Iklima, Muhammad Akil, Nasrul Hakimi, Felogista, don't know siapa ni. Muhammad Firdaus, Izzatul Dania, Wani lah ada semua kan. Okay, boleh tak saya tukar produk? Saya nak tukar produk lain. Saya nak tukar produk tong sampah. Okay, boleh sebab baru nampak idea tu bercambah kan. Kalau mesin basuh ni dia bukan apa, dia dah mekatronik. Okay, kita buat produk lain. Kita buat produk di tong sampah. Okay, tong sampah ni
Yang ni produk dia bukan produk mekatronik. Dia bukan produk mekanikal, dia tong je. Okay, dia tong sahaja. Okay, kita nak buat dia lebih canggih. Kita nak buat dia jadi automated punya tong sampah. Kita panggil dia apa auto smart lah, smart dustbin. Okay, kita panggil dia smart dustbin, tong sampah pintar. Okay. Dalam kepala kita, tong sampah ni asalnya bentuk dia macam ni kan. Okay, kita nak buat dia mungkinlah kalau sebelum ni kita kena buka, kalau dia ada penutup. Okay, ada penutup, kita kena buka sendiri penutup ni, barulah kita boleh masukkan sampah. Tapi yang ni kita nak buat mungkin tong sampah tu ada sensor mungkin sini sensor. Lepas tu dia akan terbuka sendiri. Boleh dengar tak? Dengar saya teknikal tadi. Test 1, 2, 3. Boleh dengar ke? Tak dengar apa-apa. Sekarang dengar tak? Test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dengar ke? Sekarang dengar? Saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya punya ni ada problem. Okay, boleh saya teruskan? Dengar ke? Good. Respon macam tu lah. Oh, saya dengar. Saya teruskan. Saya tak tahu kenapa problem saya tadi. Dia jam pula kan. Skrin saya nampak? Okay, sekarang nampak? Okay, good. Saya tadi problem. Okay, baik. Saya sambung tadi. Tong sampah smart dustbin. Okey, yang ni ada tong sampah biasa dan yang ni adalah tong sampah yang saya nak jadikan dia smart dustbin. So dari sensor, sensor ni akan kesan mungkin sesuatu, kita kena lalu tangan dekat dia punya sensor, barulah dia punya penutup ni terbuka. Okey, penutup akan terbuka. So itu dalam bayangan saya lah. Okey, bayangan saya. Jadi sekarang kita nak buat reka bentuk ni. Dia bermula daripada apa? Okey. Ini kita nampak ni bayangan kita. Secara teknikalnya macam mana kita nak buat dalam atas kertasnya. Sebab yang ni dalam idea kan. Maksudnya kita ada macam ni. Yang ni bentuk sampah kita nak jadi macam ni. Itu gambar. Sekarang ni kita nak buat dalam bentuk gambar rajah blok terlebih dahulu. So, tetap kita kena buat dalam gambar rajah blok. Okey. Gambar rajah blok. Okay, kita nak buat gambar rajah blok dia dulu. Okay, macam mana kita nak buat. Sekarang tulis macam-macam, kita ada input.
Okay, kita ada proses, kita ada output. Okay. Sekarang ni input yang tadi kita kata kita nak gunakan sensor ataupun kita sebut sebagai penderia. Okay, penderia. So, agak-agak penderia apa paling sesuai? Penderia apa paling sesuai? Mungkinlah kita pakai infrared punya penderia lah kot. Okay, kita pakai penderia kalau jarak ke tak sesuai. Sebabnya kan ada meja warna tiap pun dah terbuka juga. Ataupun mungkin motion sensor ke penderia pergerakan. Tapi kan payah pula datang orang datang dekat, kucing datang dekat pun dia buka sendiri. Tapi mungkinlah tak apa kita pakai penderia pergerakan. Cuma mungkin penderia ni jarak dia dekat sikit kot. Okay, kita mungkin pakai penderia pergerakan ataupun penderia jarak. Okay, ni dalam bayangan kita lah. Kita nak pakai mungkin sama ada penderia pergerakan ataupun penderia jarak. Okay, next. Kemudian lagi apa yang kita nak guna mungkinlah kita nak pakai LDR. Okay, maksudnya kalau dia waktu malam dia ada lampu untuk tentukan yang untuk kita boleh tahulah, maksudnya walaupun dah gelap kita tahu kat situ ada sampah, mengelakkan terlanggar dan sebagainya. Okay, kita mungkin nak pakai LDR. LDR ni perintah pengera cahaya lah. Maksudnya kalau waktu gelap kita boleh buat dia keluarkan cahaya. Bukan LDR keluarkan cahaya, tapi sistem tu LDR yang akan detect sama ada cahaya wujud ataupun tidak. Okay, ni perintah pengera cahaya. Okay, so kita ambil dua ni sebagai kita punya input. Okay, kemudian dekat proses. So di bahagian proses ni kita buat mikro pengawal. Okay, mikro pengawal. Lagi di bahagian output kita mungkin pakai LED tadi kan. Kita nak gunakan LED supaya nak keluarkan cahaya tadi. Kemudian daripada mikro pengawal kita pakai motor juga untuk gerakkan penutup tong sampah tu. So kita pakai ni arus terus saja, tak pakai arus mengalir. Okey, jadi yang ni tadi kalau tak ada cahaya lampu tu menyala. Okey, kalau motor ni untuk gerakkan penutup lah. Penutup terbuka. Okay. So ini dia punya pergerakan dia. Okay, pada mikro pengawal. So mikro pengawal akan terima arahan. So nanti LED dan juga motor arus terus akan terima arahan daripada mikro pengawal. Okay. Ini dia punya gambar rajah blok. Sekarang ni faham tak? Faham tak? Ni. Yang tadi gambar kat atas. Ni tong sampah biasa ni. Ni tong sampah biasa, kita nak tukar jadi smart dustbin. Ni tong sampah biasa, yang ni smart dustbin kita. Mungkin dah buktikan bentuk dia macam ni. Dia kilau-kilau sikit. Okay. So, dah ada macam ni. Kemudian, apa lagi kita nak buat? Kita buat lakaran idea je lah. Okay, so lakaran idea ni biasa kita buat dia ada 3 lah. Okay, kita buat dia 3 banyak sikit. Tujuan dia kita nak buat banyak-banyak. Bukan apa? Kita supaya ada pilihan. Sebab bila kita melakar, kita akan dapat percambahan idea tau, secara tak langsung. Itu lakaran ni sangat penting untuk awak mereka bentuk sesebuah produk. Sangat-sangat penting. Okay. Okay. Kita nak cuba lakaran idea produk.
Okey. So lakaran idea saya lakaran 1. Lakaran 1. So kita nak buat sikitlah kita bagi lakarannya bentuk macam ni. Dusting kita bentuk petak untuk mudah diletakkan di bahagian sudut. Kemudian dia kita akan curve sikit lah kot. Sini curve sikit. Ini penutup dia. So di bahagian ni ada sensor. Bahagian ni penderia. So bagi tambah mungkin macam ni. Level penuh. Apa panggil tu? Fiber cermin ni. Plastik duduk sinar. Okay. Maksudnya kita boleh tengok dalam ni ada sampah tu penuh ke, boleh nampak level lah. Okay. Ni lakaran 1. Okay, lakaran 1. Sebab sebelah lakaran 2. Lakaran 2. Dia lakaran ni kena tak apa, buat tak lawa sangat tak apa. Tapi at least kurang-kurangnya buatlah 3 dimensi. Janganlah duduk buat 2 dimensi. Kita dah belajar kan lakaran. Okay. Sebab saya pilih bentuk segi 4 lah. Kenapa pilih bentuk segi 4? Senang je jawapannya, sebab mudah untuk letakkan di sudut-sudut. Okay. Kemudian sama juga ke macam tu. Sensor kali ni kita letak kat bawah. Okay. Cuba kat bahagian belah kiri ni. Okay. Tadi nak tambah lampu kan. Kita mungkin letak lampu je. Lampu sini. Label LED. Label plastik sini. Ini penderia. Sensor penderia. Okay, tu lakaran 2. Nampak? Dah berbeza dia. Nampak tak ni? Nampak tak perbezaan dia? Yang pertama ni saya pakai penderia je. Tak pakai LED. Yang kedua ni saya pakai penderia juga. Kemudian saya pakai LED. Tapi dalam masa yang sama kat sini ada plastik sinar lah. Waktu kalau siang kita boleh nampak lah dia punya apa nama? Dia punya sampah-sampah kita dah penuh ke tak. Okay. Dan kita buat satu lagi lakaran. Lakaran 3. Okay. Lakaran 3. Kita pakai konsep sama lagi. Letak lagi. Okay. Kita atas ni kita buat tinggi sikit. Okay, tak tahu kenapa saya dengar bunyi du. Lampu ni saya buat dia macam ni. Lampu pun 1, 2, 3. Tadi lampu straight kan. Saya buat 3 je. Lampu macam ni je. 3. Kemudian kita buat label juga. Label dia tak nak saya buat label dekat belakang lah. Ni sensor saya.
Okay, ni punca dia. Ni lampu LED. Saya label tu tak label LED. Tambah satu tadi. Dia buat macam ergonomik sikit lah. Kat sini ada macam curve sikit. Sini boleh tahu label. Okay, so kalau ni daripada belakang tu mungkin saya buat lakaran belakang ni. Sini kan pakai motor kan. Betul tak? So yang sini sepatutnya kita kena tebalkan sikit. Sebab nak guna motor lah bagi ruang untuk tempat motor akan ada. So, kita kena besarkan sikit ruang kat sini. Okay. Pakai motor. Sini kita letak lah motor. Ni ada gear lah. Something yang mungkin akan melibatkan gear. Ada motor. Arus terus. And then kat sini ada tu okay, ni satu. So saya dah ada 3 lakaran. 3 lakaran. Yang ni kalau pandangan daripada depan lah. Okay, pandangan daripada hadapan. Okay, pandangan daripada hadapan. Dan satu lagi, yang ni pandangan daripada belakang. Okay, ni daripada belakang. Okay, so inilah punya bentuk dia. Okay. So sekarang, lepas tu, sekarang kita nak pilih. Kalau awak nak pilih yang mana? Ni makin lama kita buat makin canggih. Kalau awak nak pilih yang mana? Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Kita kena buat pilihan. At least supaya 1 lakaran, ada 2 lakaran supaya boleh buat pilihan. Kalau awak lah, awak nak pilih yang mana? Cepat. Okay, nampak ke? Siapa ada ni? Nampak ke? Ada 9 orang yang sedang tengok. Nur Imani Sofia. Okay, nak pilih yang mana tu? Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Nasrul, nak pilih yang mana? Jannah nak pilih yang mana? Akhil nak pilih yang mana? Almi nak pilih yang mana? Lari dulu. Izzatul Dania. Muhammad Firdaus. Nak pilih yang mana? Lakaran mana satu? Lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3. Lakaran 3. Kenapa pilih lakaran 3? Nampak canggih sikit lah. Tu je. Yang lain pun canggih juga. Tapi nampak canggih sikit lah. Ada bentuk lain. Okey. Jangan lupa. Sebenarnya kita tadi terlupa satu benda. Ingat tak? Setiap kali kita buat lakaran, benda apa kena ada? Ingat lagi tak? Setiap kali kita buat lakaran, benda apa kena ada? Benda apa kena ada? Benda yang wajib ditulis. Iaitu, kena tulis apakah elemen. Elemen reka bentuk. Apa yang ada kat sini? Contoh, garisan. Bentuk. Lagi, benda kita ada. Rupa. Texture. Banyak lah. Texture. Lagi, kalau ada colour, pilihlah colour. Kalau tak ada colour, jangan pilih colour. Ruang. Ni elemen. So, kalau prinsip pula, prinsip yang saya guna, keseimbangan. Nampak ni saya bagi curve sikit kat depan ni kan.
belakang ni pun saya bagi curve sikit. Nampak lah dia seimbang. Macam ni. Ada curve sikit lah belakang ni. Motor ni kan. Panggil dia keseimbangan. Sebab keseimbangan ni ada dua jenis. Ada simetri. Satu lagi asimetri. Okay. Keseimbangan. Kemudian kita ada pengulangan. Tu LED pengulangan. Ni kita ulang. Pengulangan. Kemudian bentuk ni nampak bersatu. Kita sebut kesatuan. Okay. Dah, itu je lah. Ni dua benda ni jangan lupa tulis setiap kali kita buat lakaran. Ini dia punya konsep. Sebab nanti bila kita nak bandingkan lakaran, sebenarnya kita kena refer kepada elemen, prinsip yang digunakan. Tapi kalau prinsip dan elemen tu adalah benda yang hampir sama, kita kena pilih daripada cita rasa lah. Sebab kalau kita refer pelajaran kita di tingkatan 1, dia merujuk kepada pilihan kita punya customer. So customer lah yang berhak pilih dia nak yang mana. Kita buat je. Ini je lah bentuk dia, lakaran dia. Okay. Yang terakhirnya lepas kita dah buat ni, sebenarnya kita kena bina lah pula. Bila dah kita dah bina, kita ada buat ujian pada parameter pula. Sama ada berlaku ataupun tidak. Benda ni berfungsi ataupun tidak. Itu sahaja. Tapi operasi ni kita kena faham sebab apa kita tambah kita punya lampu kat sini. Kenapa kita tambah penderia kat sini. Operasi tu penting kena faham. Sebab nanti nak kena buat manual. Contoh macam penderia, macam mana dia beroperasi. Bila ada tangan didekatkan dalam jarak mungkin 3 inci, barulah penutup tu terbuka. Kenapa letak kat penutup? Bukan letak kat badan. Sebab itu tadi. Sebab kita nak confirm pendiri disentuh ataupun didekatkan, tangan dekat dengan pendiri barulah terbuka. Kalau tak nanti orang datang duduk dekat pun dia terbuka kan. So kita kena make sure ada tangan dekat baru dia terbuka. Tak kisahlah tangan, kaki ke apa kan. Yang penting dia dekat dengan pendiri. Okay, setakat ni boleh faham tak? Okay. Sebenarnya ada lagi tak? Kalau awak tengok, ada lagi tak benda apa yang kita boleh tambah? Kita tambah lampu, kita tambah pendiri. Ada lagi tak benda yang kita boleh tambah? Tak ada. Senyap belaka. Okay. Mungkin kita boleh tambah ni. Kalau kita nak tambah lagi, tambah bunyi, pembas. Kita tambah buzzer kan. Dekat belakang ni ada, mungkinlah ada buzzer. Okay. Yang mana nanti, kalau dia dah penuh sangat, dia berbunyi. Okay. Macam tu. So, itulah. Ni kaedah ni saya buat live depan awak ni. Macam mana nak melakar, macam mana kita berfikir. Nak melakar. Tapi makin lama makin kita dapat idea tu berubah. Sebenarnya bergantung pada kita punya lakaran lah. Nak tak nak, tak lawa sangat tak apa. Tapi at least kurang-kurangnya nampak bentuk dia. Okey, saya rasa tu saja untuk pagi ni. Kita berhenti dulu seketika untuk ni. Untuk bagi laluan pada kelas lain. InsyaAllah selepas ni akan ada kerja rumah lain lah. Cuma ni untuk masa tu kita dah habis. Kita dah habis. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk bersama dengan saya pagi ni. Okay, terima kasih.